Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wanshur alaina min khazaini rahmatik wa zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani hukman wa imaman wa dalila amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa menurunkan nikmat kepada kita sekalian sehingga kita mendapat kesihatan yang sempurna, dapat kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasalah kita mendalami dan menjiwai jiwa hamba kepada Allah. Sentiasa kita mentaati perintah-perintah Allah dengan sebenar-benarnya, dan sentiasa kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-samalah saya rasa masih lagi kita berada dalam bulan Syawal, bulan kita menyambut hari kemenangan selepas kita menjalani ibadat pujian Allah puasa Ramadan. Semoga kita berjaya di Ramadan yang lalu. Semoga kita mendapat 3 janji Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kerahmatan, rahmat daripada Allah hasil ibadah yang kita tunaikan dalam bulan Ramadan. Yang kedua, kita mendapat keampunan daripada Allah yang sebenar dan sesungguhnya. Semoga kita bersih suci daripada segala dosa dan salah kita terhadap Allah dan terhadap manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, itaqun minan nar, semoga kita sekalian terjauh, terselamat. Allah jauhkan kita, selamatkan kita daripada azab api neraka, yang mana api neraka ini semua sebut dia panas yang tidak terhingga. Semoga kita selamat insya-Allah. Semoga bekalan amalan dan takwa kita itu sentiasa menyelamatkan kita daripada perkara sedemikian. Dan saya ucapkan juga sama-samalah salam Syawal Adil Fitri 1440 Hijrah. Minta maaflah segala salah silap dan sebagainya, dan sama-sama kita peringatkan diri seboleh-bolehnya kita tunaikan puasa 6 hari dalam bulan Syawal ini. Mana-mana hari dalam bulan Syawal selang-seli ke berturut-turut, siapa yang habis dah syukur kepada Allah berjaya menyempurnakan tuntutan sunat. Kalau orang tanya sunat ni, mukadimah dia penting tak sunat? Sunat ialah menghampirkan diri kepada Allah. Amalan wajib, tanggungjawab yang mesti kena buat. Sunat menghampirkan diri. Siapa yang buat sunat, ia akan rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah amat dekat bagi hamba-Nya yang melakukan amalan-amalan sunat. Baik. Perkara pertama pada pagi ini sama-sama kita hayati satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat hadis ini dalam kitab Al-Jauharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub, di mana waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah berkata, yakni bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
man zara aliman faka'annama zarani. Siapa yang ziarah orang alim seolah-olah ia telah ziarah aku. Maksud ziarah orang alim ialah hadir belajar dengan orang alim. Bukan ziarah sakit dah, hadir di majlis orang alim. Jadi kita pagi ini hadir di majlis ilmu, seolah-olah kita berada di mana. Kita kena ada satu gambaran macam tu. Sebab semua manusia dia ada satu gambaran dia. Satu kita kata benda yang dia fikir, dia ni berada di mana. Sebenarnya kita telah menziarahi Nabi SAW. Kita sedang berada dalam majlis yang Nabi suka. Satu, orang yang hadir mengaji ni. Yang kedua, wa man safaha aliman faka'annama safahani. Siapa yang bersalam dengan orang alim seolah-olah ia bersalam denganku. Kita bukan ustaz, bukan nak suruh salam dengan ustaz tak. Nak bagi sebut jumpa orang alim, kita ada kehendak nak salam dengan dia. Itu baik. Kita ada usaha nak salam juga dengan orang alim itu. Jadi cuma salam ni, sampai bab salam ni saya hurai sikit lah. Salam ni ringkas dia ada 4 lah cara dia. Salam dengan Rasulullah, salam Islam yang sebenar ialah memegang dua belah tangan erat-erat dan memandang wajah. Itu salam Islam. Yang kedua dia panggil salam Yahudi. Salam Yahudi ni dia salam ujung tangan, dia cepat tarik tangan. Salam tu ya. Itu salam, maaf lah. Nah abang, itu salam Yahudi. Bukan bab berdosa tak berdosa, ada Yahudi buat yang kita buat tak berdosa. Tapi nak abang itu salam Yahudi. Jadi janganlah jumpa siapa-siapa bila kata hang Yahudi dah. Itu salam Yahudi. Siapa pun salam itu salam Yahudi. Atau siapa lah. Yang kedua dia panggil salam Nasrani. Salam Nasrani ni dia salam, dia tak tengok muka. Dia salam orang ni, dia tengok muka orang lain. Ramai juga salam dengan si A, cakap dengan si, dengan B. Nasrani. Adapun salam Majusi dia, salam Majusi ni ialah dia salam tak tengok muka. Itu antaranya, antara tu saya nak ambil ni salam Rasulullah dan salam Islam, dua belah tangan, dua belah, dan dia pandang muka, dia pegang erat kuat tu baru lepas. Yang tu namanya salam kita orang Islam. Satu tu je yang sebenarnya yang dapat pahala. Yang lain salam tidak dapat pahala. Tak ada pahala apa. Dia tak berdosa sebab yang tu bukan amalan yang boleh merosakkan ibadat kita, tak. Baik, kemudian wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, kata Nabi. Siapa yang duduk bersama orang alim, duduk. Orang alim ada, dia hadir duduk. Faka'annama jalasani, seolah-olah ia duduk bersamaku, kata Nabi. Hadis ini nak sebut kemuliaan orang alim di atas dunia. Mulianya orang alim di atas dunia. Sama ada kita nak muliakan dia, itu tak perlu. Sebab dia dimuliakan oleh Allah. Tapi nak sebut bahawa duduk di majlis ada orang alim tu, dah cukup dah. Seolah kita sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sebut wa man jalasani fid dunya. Siapa yang duduk bersama aku di dunia, kata Nabi, dunia ni dia rajin duduk dengan Nabi. Apa makna duduk dengan Nabi? Dia duduk dengan orang alim tadi. Seolah duduk bersama Nabi. Ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Pasti aku akan ajak dia duduk dengan aku hari kiamat nanti. Duduk dengan orang alim di dunia macam duduk dengan Nabi. Siapa yang duduk macam tu, kata Nabi, di akhirat nanti ni aku akan panggil duduk dengan aku. Ajlastuhu, pasti aku dudukkan dia ma'i bersamaku yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk juga golongan yang ada masa duduk di majlis yang bersama-sama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita perhati, kita buka pada kitab yang kita baca mengaji.
Dia kitab kita baca mengaji ni. Kau nak baca lagu ni, kita baca ni sebulan sekali. Kita tak boleh baca satu-satu huruf, satu-satu ayat. Bila tahun ni, tengok tebal ni, saya rasa 10 tahun hingga 15 tahun ni baru nak habis. Dengan kita sebulan sekali tu nak bagi. Jadi kita ambil tajuk penting, kita akan bincang. Yang lain soalan-soalan sampingan lah yang akan bantu kefahaman kita, insya-Allah. Yang penting kita faham, kita pernah mendengar hukum agama. Saya bimbang sangat, kita Islam, memang Islam, tetapi berapa peratus kita faham Islam sebenarnya? Berapa peratus? Banyak ni. Tambah dalam sekarang ni, alat-alat moden ni, media ni semua ni, kita dapat tahu. Banyak masuk WhatsApp dan sebagainya. Kadang-kadang kawan mati di mana-mana, dia Australia mana, minta orang. Allah ni kan zaman nak buat baik kan, minta apa, bagi sumbangan apa semua, nak buat balik mayat mai ke Besut, Terengganu apa semua. Sebenarnya hukum Islam ialah mati di situ, tanam di situ. Itu hukum Islam. Membawa balik mayat tu adalah menyiksa mayat sebenarnya, penyiksaan pada mayat. Tapi kita mendahului perasaan kita, naluri kita daripada hukum. Tahu alik sedih kita macam tu. Sebenarnya mayat tidak perlu kita bersedih. Mayat perlu doa. Mayat tak perlu tanam di mana. Mayat perlu doa yang disampaikan. Kalau balik mayat kat rumah anak-anak, bukan pergi tengok pun. Duduk jauh, doa itu sampai. Sebab tu apa Nabi sebut, tudfanul arwah, dikebumikan orang mati itu haina mautiha, di mana tempat matinya. Jadi apa hukum? Kalau tanya kita zaman dah, apa hukum ustaz? Kita bagi sumbangan buat balik mayat, tak ada pahala. Tak ada pahala. Walaupun si mati berwasiat, tak boleh. Pak mazhab tak sah wasiat dia. Tapi apa hukum buat balik? Itu ada perbahasan. Mazhab Syafi'i haram buat balik, selain Syafi'i makruh buat balik. Kecuali dua tempat yang boleh pindah, Mekah dengan Madinah. Itu je. Sebab dua tempat itu daripada tanah haram, tanah yang mulia di atas dunia sampai akhirat. Itu je. Jadi kita macam-macam lah nak faham Islam itu. Jadi kita mengajilah sikit sebanyak, kita hidup ibadah ni. Semoga ibadat ni benar-benar hidup dalam diri dan subur dalam jiwa kita, hamba Allah yang masih Islam lah, setia dengan Islam itu. Baik, kita sambung muka surat yang ke-19. Muka surat 19, penerangan untuk darah perempuan. Kita baca yang tu. Yang ni berkaitan dengan darah orang perempuan. Sebab orang perempuan ni Allah jadikan mereka itu ada satu hukum di mana Nabi bersabda, haza syai'un katabahullahu ala banati Adam. Ini darah itu adalah ketentuan Allah kepada perempuan-perempuan daripada manusia. Orang perempuan ada ketentuan hukum berkaitan darah, yang mesti darah itu keluar daripada rahim atau faraj mereka. Orang laki-laki dah. Orang laki-laki kalau keluar darah di kemaluan dia, yang tu bukan bab hukum, yang tu yang lain. Yang tu bab najis, yang ni bab hukum. Baik. Jadi penerangan untuk darah perempuan disebut dia. Satu disebut dia darah haid. Darah haid ni ialah, baik nak habaq dululah. Darah perempuan hukum ni ada 3 sahaja. Saya simpulkan 3 sahaja. Pertama haid, kedua nifas, ketiga istihadah. Yang lain tak ada. Orang faham tu ya. Suami pun kena mengaji bab tu. Satu haid, kedua nifas, ketiga istihadah. Tiga darah itu ada hukum. Hukum di sini apa dia? Sama ada boleh sembahyang, boleh puasa, boleh lafaz cerai, dia boleh bersetubuh, lagi haji dan sebagainya. Ada hukum-hukum Islam dalam tu. Boleh buat, tak boleh buat dan sebagainya. Baik, jadi 3 darah dia. Yang pertama kita bincang haid dulu.
Kena mengaji. Bukan nak mengaji pelik-pelik ni. Nak mengaji bagi tahu. Darah haid ialah darah yang keluar dari rahim perempuan. Jelas. Darah yang keluar daripada kemaluan orang perempuan. Orang perempuan saja. Laki-laki tak masuklah. Mana kata dalam bab ni. Yang telah sampai umur dengan tidak ada sebab. Telah sampai umur tidak ada sebab ni bukan pasal sakit. Bukan pasal beranak. Beranak sebab. Sakit sebab. Lah duk elok-elok. Tahu-tahu mati terkejut. Keadaan dia tidak bersebab. Maka yang tu dia kata keluar darah haid dia kata. Nak beza haid dengan nifas ni. Baik. Tidak ada sebab. Yang kira-kira berumur disebut dia serendah-rendahnya 9 tahun hijrah. Umur minimum paling rendah 9 tahun hijrah. Sebut 9 tahun hijrah ni bukan 9 tahun apa Masihi. Hak kita bilang lah umur dah. Umur pensi dah hijrah. Hijrah ni dia pendek sikit. Jadi kalau umur dia dalam kitab fiqh 9 tahun hijrah ni dia masuk tahun ke-9, masuk apa 9 tahun sehari. Tu apa dikira dah. Dia belum masuk. Dia 8 tahun setengah. 8 tahun 6 bulan. Baik. Dia ambil 8 tahun 6 bulan tak dikira lagi. Sebab dia dalam tahun 8. Dia masuk yang hampir 9 ni bulan terakhir tu. 8 tahun 11 bulan dalam tahun terakhir, bulan terakhir tu kalau dia sempat ada dalam tu 15 hari hak nak akhir masuk tu. Jadi apa kita kata 9 tahun kurang 15 hari senang buat wudu. Dia telah dikira darah haid. Walaupun tak masuk 9 lagi. Sebab dia ambil kaedah usul fiqh, setiap perkara yang telah menghampiri tahun itu dikira hukum itu. Kullu hadisin taqdiru bi aqrabi zaman. Dia kata tiap-tiap perkara berlaku nak buat hukum, takdir hukumnya guna dengan bi aqrab zaman. Masa yang paling dekat dengan dia. Dia telah dekat dengan 9 tahun. Maka kalau 8 tahun 11 bulan, kita katakan 20 hari, dia kira dah. Mai darah apa ni? Nak habaq ada darah tu darah haid. Kalau 9 tahun 8 tahun setengah dak. Ada tak kena budak ni? Kanak-kanak tiba-tiba darah keluar. Dia habaq darah apa ayah ni? Umur berapa? Umur dia 8 tahun 5 bulan. 8 tahun 7 bulan. Jangan mak apa jangan dia. Hijrah, kira hijrah. Darah haid kot. Tak. Jangan dia buat kot. Darah lain. Darah nifas, kita akan baca satu lagi. Darah satu lagi, istiadah penyakit. Penyakit ni banyaklah. Sakit fizikal atau sakit khianat makhluk jin. Itu sakit nama dia. Nak kena tahu. Ni dok kata tak apa kot. Ni haid ni. Tengok umur. Dan abang kata umur ini perlu pada perkiraan umur tahun hijrah. Baik, habis tu. Tahun hijrah baik habis dah. Serendah-rendahnya 9 tahun hijrah. Bagi siapa ni? Perempuan. Laki-laki tak masuk dalam bab darah. Baik, kemudian lama masa haid itu sekurang-kurangnya sehari semalam. Ni nak tahu haid bila mai dah. Hak mana kira haid? Malam ada, siang ada. Dia ada sehari semalam. Dia main ni, walaupun dia berhenti tapi ada, dia ada sampai malam. Itu haid. Ada siang saja, malam tak ada. Dua malam dah ada, siang tak ada. Ada siang saja, malam dah. Atau malam je, siang dah. Bukan darah haid. Ada bab tadi, istihadah tadi. Nabi tak istihadah. Istihadah ni banyak. Nak tahu. Dia ada siang, ada malam, memang itu haid dah. Yang sebut katabahullah, ya Allah tentukan pada dia. Kalau ada malam saja tak ada siang, ada siang tak ada malam, ada benda tak kenal. Bukan darah haid. Dia tak buat heran. Abang dia baik. Habis tu. Lama dia. Sekurang-kurangnya sehari semalam nak kena haid itu. Dan sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam. Banyak apa dia? Paling lama. Paling lama saat ni dia faham banyak ni berapa timah. Kacau. Tak, dia kata 15 hari kena 15 timah. Tak, ikut faham banyak. Dari sini kuantiti dah. Banyak sini lama masa dia. Paling panjang
15 hari 15 malam. Sebaik-baik haid tanda. Orang puan yang nak tahu kok tak berat langsung. Tak tahu haid ke tak ni. Nak tahu satu bab semayang, yang tu nak tahu bab penyakit ke apa. Kena kesan cepat. Baik. 15 hari 15 malam memang ada, yang tu haid. Mai hari yang ke-16 ada lagi darah. Yang tu bukan darah haid. Darah penyakit nama dia istihadah. Baik, bab penyakit kita akan baca lain lah. Apa hukum-hukum dia. Nak sebut dulu. 15 hari 15 malam paling lama. Baik. Kemudian akan tetapi pada kebiasaannya ia akan keluar selama 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam. Ghalib dia panggil kitab. Ghalib pada biasanya. Biasa atas adat manusia yang banyak 6 hari 7 hari. Kebiasaan 3 hari pun jarang nak buat ni. Yang biasa normal manusia ni 6 7. Hampir-hampir tu. Jadi nak sebut kata kebanyakan manusia begitu. Jarang ada yang 15 hari 15 malam. Jarang, tapi ada. Tak, bukan benda yang salah. Sehari semalam ada. Bukan tak ada, boleh. Kalau sehari saja bukan dia. Itu antara dia. Baik, nak faham yang kata haid tu. Jadi ghalibnya 7 hari 7 malam. Baik, sampai tentu dulu. Kita nak bahas bincang hukum. Paling panjang 15 hari 15 malam. Kemudian kalau orang ni main haid dia putus-putus. Dia main sehari semalam haid dah, tahu dah. Esok tak ada. Masa tak ada. Dia memang periksa, tak ada. Bersih. Bersih. Elok dah. Dan tanda bersih ni saya abang sebab ustaz dia kena mengaji semua lambat ni walaupun dia bukan orang perempuan. Tanda bersih ialah keluar cecair putih. Jadi cara nak periksa Nabi ajar masukkan kapas. Nak tahu kapas sebab kapas sifat dia putih. Tapi tak tahu zaman lah kapas warna lain pun ada. Lah zaman moden tak boleh kira. Kita leku macam-macam warna kan. Kapas tu putih masuk dia ada tanda, kalau ada kuning apa semua masih lagi dalam tempoh itu. Kalau dah nampak putih dah atau ada lendiak, cayak sebagainya, itu tanda dah berakhir haid dia. Tiba-tiba dia memang dia yakin betul dah. Tunggu sat lagi pun dekat katakan pagi dia periksa bersih. Nak zuhur pun tak ada dah. Dia kena mandi dan kena sembahyang. Pasal berlaku dah bersih. Pasal sekurang-kurang haid sehari semalam boleh berlaku. Tiba-tiba 2 hari mai pula. Macam mana sembahyang itu? Tak apa, sah sembahyang tu. Tak ada masalah. Mai pula berada dalam tempoh tak sampai lagi 15 hari tu. Masih dikira hukum haid lagi. Sebab berada dalam masa dia. Macam tu. Baik. Kemudian habis. Katakan kemudian berhenti pula. Berhenti pula dia memperiksa, tak. Mandi, sembahyang. Kok jadi begitu? Bukan penyakit, tak ada masalah. Boleh berlaku lagu tu. Mandi sembahyang, tiba-tiba hari yang ke-14 mai pula haid, berhenti sembahyang. Itu dalam bab dia yang tu. Habis yang tu. Itu dalam bab kena sembahyang, kena buat hukum. Bab suami isteri pula dia kata dalam masa haid dilarang persetubuhan. Lah berhenti, maka hukum itu telah tidak wujud. Boleh berlaku persetubuhan. Cuma seelok-eloknya dalam haid yang panjangnya, seelok-eloknya dia tidak mendatangi isterinya. Macam tu. Nak buat hukum. Macam tu. Oh ni dalam masa haid ni, bini kita tak boleh. Hukum kata apa? Nak tahu, nak beritahu begitu ya dalam bab mengaji. Kemudian hari yang 15 darah ada lagi. Ada. Hari 15 tak akhir dah. Siang malam dia, malam siang dia. 15 haid lagi. Hari 15 dia periksa-periksa, masuk 16 ada darah juga. Ada juga. Hari itu dah masuk malam yang ke-16 dan hari yang ke-16. Hak malam yang ke-16 dia kena mandi hadas, angkat haid dia bagi habis, dia telah wajib sembahyang walaupun darah terkeluar. Sebab yang ke-16 itu istihadah. Istihadah wajib solat. Nak abang ni mungkin 17 pun ada, 18 pun ada. Katalah ni bab mengaji nak ajar habis. Suami pula, suami dia dia kata ustaz, masa darah ni haram tak berlaku persetubuhan?
Isteri tak boleh larang dan suami berhak untuk bersetubuh dengan isteri dia hari yang ke-16 ke atas walaupun darah tu ada. Sebab itu darah istihadah bukan darah haid. Nampak begitu? Nak bagi faham. Tapi orang kata apa, jadi suami isteri ni kena reti lah. Benda tak elok nak duk gagah buat apa. Macam tu nasi basi nak makan juga. Tu nak cari pasal. Nak sama hukum lain. Amalan kita buat lain. Nak buat hukum tu. Jadi kena kira hari. Nak tahu hari tu. Katakan lepas tu mai hari yang ke-20 baru dia berhenti. Dia kena kira tu. 16 sampai 20 ada 4 hari. Macam abang ada 4 hari. Hari itu walaupun darah ada, tapi nama istihadah, dia dihukum bersih daripada haid. Dia kena semayang semua waktu dalam 4 hari tu. Nak semayang macam mana ustaz? Yang ni nak mengaji dalam tajuk lain. Bisa abang ringkas dulu lah. Cara dia panggil orang yang bila darah dia keluar juga tak berhenti, nama istihadah. Dia ambil hukum pada bab qiyas pada bab orang yang kencing tak berhenti. Macam mana nak wuduk dia? Dia pergi buang air atau darah mengalir tak berhenti. Dia basuh terus dia balut bagi elok, balut yang terbaik, tak sekira-kira tak keluar darah tu tak basah. Apa kain balut tak meleleh, atau darah istihadah dia tak meleleh, balut elok orang cawat. Dan masa lama cawat. Balut elok pakai pampers ke apa tu elok, terus berwudu, terus semayang lah. Satu waktu habis cukup. Saat ni masuk waktu lain pula darah ada lagi. Basuh yang tu ambil kain lain pula, balut bagi kemas, wuduk lah, semayang lah. Dia panggil orang yang sentiasa berhadas. Dia ambil hukum dia ialah orang yang semayang keadaan darurat, nama dia. Kena segera. Nak habaq kata wajib semayang dalam masa tu. Habis yang tu. Baik, jadi balance tadi ada 4 hari. Masuk hari yang ke-20 mungkin tak berhenti lagi nak terus semayang. Nak tahu pula bila haid, tempoh suci tu bila. Habis saya rasa masalah ke beda. Baik, jadi yang putih-putih dah dapat jawapan dia. Sambung lagi. Masa suci di antara 2 haid. Baik, haid pertama bulan ni, haid yang kedua. Masa suci. Suci bila? Haid kita kira kotong lah. Suci tu bila? Bila yang sucinya? Masa suci antara 2 haid itu sekurang-kurangnya 15 hari 15 malam. Bilang 15 hari 15 malam. Sekurang suci. Hak panjang tak tahu jumlah. 4 tahun boleh, semua hidup boleh. Sebab ada orang perempuan tak main haid langsung, suci sepanjang. Ada orang perempuan dia main haid 4 bulan sekali. Ada orang perempuan dia main haid yang makan ubat 4-5 bulan sekali baru main. Ada yang 4 tahun sekali dah. Ada juga. Baik, jadi sepanjang suci tak tahu. Sepanjang haid 15 hari ada. Sekurang haid 100 malam. Sepanjang suci, masa suci tu tak ada had. Sekurang-kurangnya 15 hari 15 malam. Habis dia mandi, berhenti dah haid dia, bilang balik. Kalau Ghalib 7 daripada hari yang ke-8 sampai berapa? Nak tahu kot dalam bulan yang sama mai darah lagi. Katakanlah ni bulan 6, awal bulan itu mai dah 7 hari. Sebulan ada 30 hari ambil. Ada lagi 23 hari. Katakan selepas 15 hari tu, lepas haid dia yang 7 Ghalib tu mai tu, ada 15 hari bersih. 15 hari bersih. Hari yang ke-16 tu dia bilang pada hari yang ke-8 sampai yang hari yang ke-15 23 hari. Yang 24 tu mai. Haid ke ada? Dia tak mai dah bulan lepas. Itu haid juga. Kalau ada bersih 15 hari, mai darah pula, itu haid. Itu haid. Nampak tu? Kalau dia duduk berjalan dalam tempoh 15 hari tu, putih berhenti mai pula, yang tu masih dalam haid pertama. Selepas daripada Ghalib haid dia ada kosong 15 hari tu, kalau mai pula tu, yang tu haid yang kedua. Nampak begitu? Apa dia beza haid kedua masa suci dua kali? Ini bagi orang bercerai sahaja. Orang bercerai nak tahu tarikh boleh rujuk lagi. Sebab orang bercerai banyak tu je hukum orang tak tahu. Sebab agama ni biasa.
Dia kata, ustaz 3 bulan 10 hari. Siapa kata 3 bulan 10 hari? Siapa yang kata 3 bulan 10 hari? Iddah perempuan yang ada dalam syarak hanya 4 bulan 10 hari, iaitu yang suami mati. Suami mati wajib beriddah 4 bulan 10 hari. 3 bulan 10 hari tak ada. Mana ada? Hukum yang kedua, bagi perempuan yang telah berhenti haid, yang haid dia berhenti, putih haid dah, kalau dia bercerai, dia ada iddah dia 3 bulan sempurna. Tak usah kira hari, tak ada haid dah, nak kira haid apa? 3 bulan, sebulan, tamat. Perempuan yang haidnya normal, elok, dia 3 kali haid. Nampak tu? Dia panggil bahasa syarak 3 kali suci. 3 kali suci itu 3 kali mai haid dah. Mai haid bersih sekali, mai haid bersih sekali, mai haid tamat. Haid dia masuk tamat. Jadi nak tahu 3 kali suci, di sinilah yang jadi masalah. Pi kat Tok Imam faham kata 3 bulan 10 hari. Mai pejabat dia kata kami nak rujuk. Kita semak-semak, haid apa, masa rujuk tamat dah, tak boleh rujuk. Bila tak boleh rujuk, nak buat guna satu cara ada, angkat nikah lain. Angkat nikah lain payah sikit lah. Pasal apa? Balik rukun nikah balik. Apa, laki-laki, perempuan, saksi, wali, angkat. Tak mana yang agak susah sikit bila berlaku cerai ni? Tak wali ya. Wali tak mau. Wali ayah dia, aku tak mau dah, aku tak mau angkat. Susah. Kalau rujuk tidak perlu wali. Lah kat nikah dia kena wali, kena menghadap wali. Wali tak mau pula dah, satu bab. Kadang-kadang laki-laki ni, si suami ni masa ada kita tahu dia bergaduh dengan wali. Biasanya wali abang. Sebab kalau wali ayah ni, mereka taklah bergaduh sampai tumbuk-tumbuk ni. Wali abang biasa bertumbuk. Bila bisa bertumbuk, abang nak diwali, pok mati, pindah pada abang. Abang kata, aku tobat lahum. Bila bahasa tobat tu boleh pujuk lagi tau. Ni pengalaman jadi orang tua. Mak duk urus orang ni. Kalau dia tobat tak mau Ustaz, asal ada peluang ni, boleh kot dah, tak sabar betul. Dia kalau tobat lahum, orang tu hati keras. Tobat lahum. Hak paling teruk sekali dia tobat lahum haram pernah lintak. Hak tu berat. Hak tu berat lah. Tak usah pujuk lah. Kalau ditambah haram pernah lintak tu, tak usah pujuk apa dah. Tak berjaya dah. Tak usah. Hak tu lah yang payah baik. Jadi payah daripada nak nikah. Tu duduk lari pi di luar. Lari pi siang. Bukan apa, sambil-sambil bila mengaji saya sampaikan dakwah beritahu. Orang lain bincang, nikah sah jika cukup syarat dia. Tak mana salah. Tuan-tuan kata salah mengaji. Banyak nikah di sana balik tak ijtihad dan tak buat kenuri. Sebab Nabi sabda aulim walau bisyatin. Wajib kamu buat, wajib sini bukan apa ni wajib dosa. Hukum dia sunat muakkad. Kamu buat kenuri walimah, kena kahwin, kena buat kenuri, walaupun paling kurang seekor kambing. Seekor kambing ni kalau buat dengan ayam, nilai kamil. Senang je mengaji fiqh, bukan payah. Kambing seekor berapa ratus lah, katakan 800. Ayam harga RM800. Buat 2 ekor ayam mana boleh. Tu saya kata kena mengaji tu. Lah abang, ni hukum ni. Ni bukan main-main. Ni hukum. Tu yang kita kena mengaji tu. Balik-balik tak buat dah ustaz, payah tak ni. Nabi suruh buat. Kena buat kenuri untuk dapat keberkatan perkahwinan. Tak kenuri itulah jadi masalah. Jadi kena buatlah. Tak buat di kampung, buatlah di mana-mana pun tak apa. Buat juga nilai seekor kambing, harga biasa. Lah lebih kurang 800 betul lah nak bagi baik. Itu nak sebut hukum sambil mengaji. Kadang-kadang dia ucap sunat dia, cermat sama mengaji tu. Sunat tu apa, sunat apa? Muakkad ke? Nak tahu sunat tu timbul hukum daripada mana? Memang sunat,
timbul hukum ayat Nabi itu ayat perintah atau ayat galakkan. Kalau ayat Nabi menggalakkan suruh, yang tu sunat biasa. Kalau ayat Nabi perintah dengan dalam bahasa Arab fi'lul amrin nama dia. Fi'l amar au lim fi'l amar. Itu sunat yang hampir kepada wajib nama dia. Kena tahu semua benda-benda mengaji. Sebab tu dia kata kalau tak tahu duduk diam-diam senang. Ini sunat saja, jangan main-main dengan sunat ni pun. Sebab sunat saja ni kalau dia niat meremehkan sunnah haram kerana mempersendah sunnah Nabi. Itu hukum dia. Tolong cermatlah. Baik. Jadi sekurang-kurangnya 15 hari 15 malam dia pun kira dah. Kira-kira ada 15 hari mai darah pula. Itu haid yang kedua. Haid yang kedua. Kena kira betul. Kok dia dah istihadah ke? Tak, haid yang kedua. Kalau dia suci dia ada 15 hari. Bersih dah. Memang dia suci dah, baik habis. Kemudian dan selanjutnya tidak ada batasan masa. Sepanjang-panjang haid tak ada masa. Mungkin dia main sekali tu tak main dah, terkejut dia. Tak apa. Bisa. Dia main masa umur 10 tahun tu main haid. Lepas tu susah hati tak main langsung. Tak ada usaha hati apa. Tak apa. Jangan main tu kod istihadah. Tak main dah. Sampai menikah tak main. Oh kacau. Laki dia tak kacau. Laki dia kacau. Oh tak ada masalah. Tak ada rehat langsung. Ni kena duduk ada waktu-waktu dia. Suami payah. Siapa dia ni? Orang kerja. Orang kerja tuan-tuan, melawak tapi orang kerja. Nak kerja duduk Johor seorang. Duduk Kedah seorang. Duduk asin, balik-balik main. Nak balik main 3 hari je cuti raya. Balik-balik main, bisi dia kena lekung kot dah. Habis. Bebai aku tu kan. Tu yang kata balik-balik sepak basuh bunga habis. Cerita orang dulu lah. Sepak basuh bunga 5 biji pecah semua. Lepas tu balik-balik pula kena lekung. Duk ada di bilik sembahyang. Apa sembahyang elok. Pergi beli balik 12 biji. Beli ganti balik. Syok balik beli pula. Ada je panggil tu. Pasal apa? Yang saya sebut ni. Adalah kitab dalam kitab Fathul Mu'in disebut bagi orang yang berkahwin, orang lelaki semua. Apa orang kata apa? Dia jadi apa? Orang kata apa? Dia boleh berubah emosi dia, marah kepada tak marah pada marah disebabkan benda tu aja. Benda tu aja. Baik macam tu nak ngaji kitab Fathul Mu'in dalam bab dia tu. Dia tak mahu huraikan tu. Nak sebut dia masa tu. Baik. Jadi tak main haid tak ada masalah lah. Tak apa. Cuma bila tak datang haid ni apa dia? Kemungkinan berat pada zuriat. Itu saja. Yang tu aja. Yang duk berubat juga tu. Habis yang tu. Kemudian kerana ada antara perempuan itu yang datang haid sekali sahaja dalam hidupnya, dan ada pula yang tidak pernah datang haid langsung sepanjang hidupnya. Tak apa, tak ada masalah. Tak apa itu. Tu tak ngaji lagi apa kitab namanya Kifatul Akhyar. Sepanjang-panjang mengandung pula. Mengaji agama ni lah. Orang hamil paling lama 4 tahun. 4 tahun paling lama. Boleh. Tak beranak-beranak, tapi lah ni alat moden ada. Doktor dia kira nak berusaha buat keluar. Tak ada masalah. Kalau ni biar pergi lah. Mengandung apa lama 4 tahun. Macam mana? Sepanjang lebih 4 tahun dia kira ada sebab lain. Sebab yang berkaitan dengan gangguan dan sebagainya, sihat dan sebagainya. 4 tahun sebab habis. Sebab ada dalam kitab Abdul Akhyar, seorang di zaman sahabat, apa nama saya ingat, nama dia Ajlan, nama dia. Bini Ajlan ni mengandung, dia pergi mengadu kat seorang Malik bin Dinar atau Sufyan As-Sawri zaman tu. Dia pergi mengadu. Macam mana bini dia ni tak beranak-beranak ni 4 tahun ni. Kemudian Sufyan As-Sawri atau Malik bin Dinar ni dia doa dia makbul. Zaman tu doktor tak ada. Allah jadikan orang doa makbul. Allah Ta'ala dia tak ada masalah. Dia jadikan apa doa dia makbul. Dia minta tolong Sufyan As-Sawri tu atau Malik bin Dinar ni doa sah. Doa minta bagi salin muda. Allah makbul doa dia. Dia balik di rumah, cerita dalam kitab tu lah.
kitab ni dia tak buang tapi cerita tu lawa. Dia balik-balik ada seorang budak duk berjalan di rumah dia, gigi tu penuh dah. Tanya bini siapa dia? Anak kita, beranak tak sah. Pula dah. Kacau. Tu dia. Kita apa tu? Apa ni kita akhirat? Jangan rasa nanti di zaman tu. Sebab tu Allah Ta'ala dia berkuasa, dia maha mengetahui, dia maha bijaksana. Contohnya, kalau kita Allah boleh kita minta doa zaman lah tak masalah. Minta doa semua kita jadi kaya belaka. Boleh, tak ada masalah. Pasal apa Allah bagi ada orang susah, ada orang kaya. Kalau kaya semua, susah kita. Dah semua. Kita memang tak sampai fikir. Tapi kalau kita fikir dengan ulama sebut, kalau semua kaya lah, minta doa semua makbul. Katanya, Tuhan bagilah. Pas sembahyang tahajud malam minta minta pergi dapat 100 juta, 500 ribu. Allah makbul mana semua. Satu menjadi orang. Kan ni orang nak urusan tak main ngaji dah. Juta duit dapat. Tak main dah. Kawan susah tadi pun dapat juga nak pergi simpan duit. Bank tak ada orang. Kan ni bank dapat juta. Nak main apa? Gak jaga aku dapat juta nak main apa? Tak mau main dah. Susah kerja. Susah kita. Allah Ta'ala maha bijak. Sana dia tahu. Dia buat lagu tu ada. Orang bawa kereta, dia bawa grab, dia buat kerja dia dan sebagainya. Main untuk cari nafkah hidup. Kalau semua kaya, sebab kita ni yang buat kerja ni tak cukup. 5-6 ribu tak cukup. Kau dapat juta, berhenti dah. Tak ada, duduk saja. Berhenti dah. Sebab tu, macam tu. Baik. Jadi, Allah Ta'ala maha bijaksana. Jadi, itu antaranya. Zaman tu, tak ada tabib, doktor tak ada. Jadi, orang yang doa dan makbul. Apa zaman kita, doa makbul ni kurang dah. Allah jadikan kepakaran pada yang berkaitan tu lah, doktor dan sebagainya. Elok mudah semua. Operasi bukan payah-payah lah. Dulu sebut takutlah. Lah tak sedap apa lah. Sambil duk jaga, sambil bersembang lah. Doktor boleh balik. Tu lah duk dia buat pun tak lama. Dulu buat takut tu. Takut apa? Sebulan. Lah hidup lah. Dia tak cek balik lah. Pula dah. Jadi dia berubah. Baik, tak apa. Habis yang tu. Baik, habis yang tu. Kemudian dia sebut dia tidak pernah datang haid langsung sepanjang hidupnya. Baik. Yang kedua, baru habis dah. Bab haid secara ringkas habis dah. Saya rasa apa ni boleh faham dah bab haid tu. Kalau ada soalan sat lagi. Yang kedua, darah yang kedua nifas. Nifas. Apa nifas? Darah nifas ialah darah yang keluar dari rahim perempuan. Orang perempuan juga. Ni bab perempuan ni. Sesudah ia melahirkan anak. Takrif darah keluar lepas beranak. Sesudah sini bahasa kitab Rumi. Aqibi ni mengiringi beranak. Beranak keluar darah. Namanya darah nifas. Apa darah nifas? Darah sebab melahirkan anak. Anak sah ke, anak tak sah taraf ke, orang perempuan akan keluar darah nifas tu. Baik, kemudian masa nifas itu sekurang-kurangnya keluar sekejap masa. Nifas ni lama mana? Walaupun sekejap ni sikitnya, walaupun seminit ke 2 minit dia boleh berhenti. Haid sehari semalam. Nifas dia sedetik masa. Sekejapnya, mungkin sejam lepas tu berhenti, setengah jam berhenti, malam tak ada dah. Mungkin boleh berlaku lagu tu. Yang tu namanya nifas. Ustaz nak beza apa lah? Haid sehari semalam. Istirahat sebab apa sakit? Ni sebab beranak dihukum sebab beranak itu nama nifas, nama dia. Baik, kemudian masa nifas itu sekurang-kurangnya keluar sekejap masa. Tetapi menurut kebiasaannya darah itu keluar selama 40 hari dan selebih-lebihnya ialah 60 hari. Selebihnya apa? Sebanyak-banyak masa. Paling panjang 60 hari 60 malam. 60 hari ya. Jangan tu. Biasanya 40 hari.
hak biasa ni hukum. 45 hari ada. Nak abang tu 45 hari dua ambil MC tu ada. Ghalibnya 40 hari orang perempuan yang beranak kena periksa. Nak abang hak ghalib tu, hak yang kata sekurang-kurangnya ni jarang ada jaranglah itu. Apa siapa yang ada kalau baca dia? Yang darah tak ada beranak siapa dia? Nabi Muhammad, mak dia Aminah mana tak ada bersih, suci, tak ada apa darah. Jaranglah mungkin mak wali-wali Allah tu aja. Yang tu kita ni ghalib biasanya 40 hari. Jadi bilang apa tanda 40 hari. Cukup 40 kena periksa orang perempuan ni yang beranak. Periksa. Tanya hukum pada ustaz atau ustazah. Jangan tanya mak bidan. Mak bidan dia dalil dia apa dia? Pantang. Ustaz ustazah dalilnya Quran dengan hadis. Kenapa mak tu? Tanya tok bidan. Tok bidan semua hukum dia berbeza. Baik, nak cukur rambut budak. Apabila? Bila luruh pun pusat. Tu kalau budak tu beranak-beranak, tak ada pusat. Nak cukur rambut bila? Pakai dak, pusat tak luruh. Tali pusat tu. Kacau juga. Itu bukan hukum. Tanya tok bidan apa tu? Hukum kata 7 hari kelahiran. Cukur rambut. Ustaz pusat tak luruh. Pusat pasal dia. Apa kaitan pusat dengan rambut? Cukup rambut elok habis. Siap, selesai masalah. Jadi, tanya tok bidan hukum dia berubah. Melainkan tok bidan tu dia berpandukan Quran dengan hadis. Lah nak buat hukum. 40 hari, tok bidan tu, "Hai, tak ada 45 hari. Periksa dulu. Periksa, cuci dah. Tak ada darah dan sebagainya, kesan-kesan darah." Perempuan itu wajib mandi hadas dan semayanglah waktu pertama yang hampir dengan masa suci itu. Zuhurkan, asarkan dan sebagainya. Kena mula semayang dah. Tu dia. Abang lagi. Baik. Suami dia pun seronok. Semayang dah. Suami seronok tengok. Pasal mula semayang. Mula semayang tu dia faham lah kan. Itu antara dia. Baik. Nak abang lagu tu. Baik, habis tu. Baik, habis. Kemudian katakan 41 ada lagi darah. 42 ada lagi. Baik, tunggu sampai 60. Tiba-tiba sampai 60. Cukup hari yang ke-60, tak ada tolak ansur dah. Wajib mandi, wajib semayang. Ustaz, darah ada lagi. Wajib mandi, wajib semayang. Lepas hari 61 itu istihadah. Darah penyakit dah. Macam tu. Kemudian apa dia tengok pula selang. Kalau kata selang apa dalam hari yang 40 tadi ada kosong 15 hari. Nak tahu baliknya mai darah. Itu boleh kira darah haid yang pertama. Balik selepas melahirkan anak. Kalau ada 15 hari kosong. Kalau tak ada panjang darah tu sampai hari 60. Itu darah nifas kerana beranak. 61 darah ada lagi, 62 ada lagi. Kena mandi dan semayang hari 61, 62 sampai terusnya. Tok bidan kata pula tak cukup 1 hari pula dah. 1 hari tak ada. Nak abang lagu tu. Nak pantang 100 hari, 200 hari, yang tu duduk kat kita. Tu pantang apa tu? Faham ambil kan? Pantang hak tu lah. Makan tak pantang makan pi. Maksud pantang untuk tu bukan pantang nak elok yang tu bersama. Macam tu. Adat ni banyaklah. Tu nanti ni kita apa sama tak mau jadi apa mungkin dia apa mengandung pula anak ni dia minum susu hak anak nu dan sebagainya. Sebab hukum syarak dia ajak dah. Dia bagi jarak kehamilan tu haulaini kamilain. Kena anak pertama ni lahir, dia menyusu 2 tahun cukup. Lepas 2 tahun tu bolehlah untuk nak dapat adik pula. Itu syarat, bukan kita apa sebelum tu dosa dah. Sempurna pembesaran dia. Haulaini kamilain, 2 tahun sempurna. Dia menyusu 2 tahun, tak apa? Putihkan susu dia. Sambunglah boleh untuk kita ni balik dan sebagainya. Sempurna pembesaran dia namanya. Biasanya disebut cerdik dia dah. Tak tahulah tu, cubalah. Baik habis tu. Bab nifas selesai dah. Kalau orang perempuan lahir tak ada darah tu,
maka dia tidak ada nifas, dia kena mandi, terus bersolat, buat hukum Islam baik habis. Yang ketiga sikit darah istihadah. Jadi apa darah perempuan 3, haid, nifas, istihadah. Faham dah haid apa dia? Faham dah nifas apa dia? Lah masuk yang ketiga, istihadah. Darah istihadah ialah darah yang keluar dari rahim perempuan juga kerana penyakit. Ni memang penyakit dah. Apa dia? Yang bukan haid, bukan nifas. Namanya istihadah, penyakit dia. Oleh kerana itu darah tersebut dipanggil darah penyakit. Sakitlah, darah tak elok dipanggil dia. Masa keluarnya tidak tentu seperti darah haid dan nifas. Dia tak ada masalah. Kadang dia banyak, kadang dia sikit dan sebagainya. Cuma beza dia, darah itu ialah darah macam luka. Kan dia luka lain. Yang ni kena tanya orang perempuan. Nak abang bagi ustaz, dia kena baca mengaji, kena buat pengkajian. Dalam hukum fiqh Imam Syafi'i kata, darah haid ni antara tanda-tandanya masuk nifas, satu dia busuk berdarah biasa. Sebab tu dalam Quran kata wa yas'alunaka 'anil mahid. Bila kamu Muhammad ditanya tentang orang haid, qul huwa azan. Azan kata oleh Muhammad Muhammad huwa azan. Darah haid itu ialah kotor. Fa'tazilun nisa, maka hendaklah kamu menjauhi orang perempuan. Menjauhi makna kata tidak boleh bersama, makna persetubuhan. Tapi Arab jahiliah faham ayat itu, menjauhi orang perempuan kena hantar pergi duduk di tempat lain. Kurung dah semua. Arab jahiliah perempuan haid dia pergi hantar ni lain, duduk di gua, di bukit mana, tak duduk di rumah dia. Oh, Arab jahiliah lagu tu. Bila habis haid ambil balik. Hina dak perempuan pada masa tu. Islam kata fa'tazil, jauhi mereka ialah persetubuhan. Tidur sekali boleh, duduk sekali boleh, bermesra boleh, makan boleh, tak ada masalah. Arab jahiliah tak boleh makan, tak boleh dia masak, tak boleh. Orang tua dia pegang dah. Orang tua pegang tu, orang tua sakit baki jahiliah tu. Dalam kampung kita sakit baki jahiliah. Dah semua nak bagi tahu mengaji, nak bagi tahu. Baik, ada orang tua tak boleh jahiliah tu. Itu baik. Jadi Quran kata fa'al nisa, kemudian bila dia suci balik, maka fala taqrabuhunna, jangan kamu hampirinya hatta yatahurna, sehingga ia suci kembali. Suci kembali itu suci apa? Bukan berhenti haid, mandi hadas. Dia mandi hadas boleh bersama balik. Jadi mana faham dah ayat Quran tu. Mungkin apa soalan ustaz? Orang perempuan haid haram bersetubuh. Ni hukum. Kemudian bila dia berhenti haid, haram tak bersetubuh? Tetap haram lagi. Quran kata hatta yatahurna, sehingga ia mandi tu. Dia sucikan diri dia mandi. Dia kata yang sah dia tak mandi ialah puasa sahaja. Puasa sahaja yang sah. Dia haid dia berhenti, tapi dia tak mandi lagi. Puasa dia niat dah sah dah puasa dia. Tak apa, tak ada masalah. Bab tu je. Baik. Kemudian perempuan yang keluar darah istihadah ini wajib melakukan ibadat-ibadat yang diperintahkan oleh Allah. Orang istihadah bukan haid bukan nifas, kena sembahyang, kena puasa. Darah banyak kena. Nak habaq dah hukum kena dulu. Tapi kalau darah keluar sampai tak berhenti, memancut-mancut, macam keluar sampai melimpah macam orang macam orang kemalangan tu, yang tu tak apalah, itu masuk dalam uzuk-uzuk semayang pula. Nak abang kata dia kena qada dah tu, kena qada lah nak abang lagu tu. Mengaji nak faham yang tu. Ni juga apa setengah orang ditanya, dia tak nak mayang mana ustaz, darah keluar apa tu? Dia keadaan lah, kalau boleh balut, kalau balut berkeluar juga nak mayang mana. Tapi nak abang kata bila berhenti dia wajib qada. Islam bukan agama yang susah, tapi janganlah jadi memudahkan dia sampai orang kata apa salah hukum. Jangan. Baik. Kemudian andainya ia tidak dapat membezakan mana satu darah haid atau darah istihadah, maka hendaklah ia jadikan masa haidnya sebagai
kebiasaan perempuan-perempuan lain dengan meninggalkan sembahyang dan ibadat-ibadat lain dalam masa 6 atau 7 hari tiap-tiap bulan. Yang ni sakit yang tak terbeza. Dia sakit 4-5 tahun dah. Darah keluar, tak mati-mati. Haid ke apa? Tak tahu nak beza. Tak tahu nak beza dah. Dia tak tahu beza, ambil hukum haid. Tolak hukum haid. Kalau keluarga dia tu biasanya 6-7 hari, mak dia kata betul lah. Biasanya kita tak pernah lebih semua 6-7 hari lah. Ambil pegang 6-7 hari itu haid. Lepas tu istihadah. Hak tolak tu kena semayang. Hak 6 tu 6-7 dah. Kalau dia ambil pegang pada bab dia, rolik keluarga kita ni 15 hari. Tolak 15 hari, 15 hari lagi kena semayang. 15 hari lagi tak payah semayang, tak payah qada. Kalau tak boleh beza langsung, warna darah pun tak boleh beza, busuk darah pun tak boleh beza dan sebagainya, itu antaralah sifat-sifat dia. Dia apa busuk, yang kedua dia agak panas, yang ketiga dia nak turun haid itu ada sedikit kesakitan. Biasalah sakit sengguguk semua kan. Itu tanda-tanda haid nama dia. Pada perkiraan mazhab kita Asy-Syafi'i. Habis dalam bab penerangan darah haid. InsyaAllah bulan depan kita masuk pula bab perkara-perkara penting yang berkaitan dengan darah perempuan. Apa pula dalam bab-bab dia yang kita nak baca dalam tu? Apa haid dan undang-undang kesihatan, apa kita baca apalah yang mana apa dapat kita ambil. Barulah nak masuk dalam bab ibadat, erti mandi wajib, rukun-rukun mandi wajib dan sebagainya. Bukanlah saya nak ni sambil-sambil bab mandi wajib ni pun, tapi kita duk mengaji ni saya rasa tak ada masalah lah. Tapi hak duk mohon kahwin tu, Allahu akbar, nak abang ni. Kita boleh bukan tuduh, tapi boleh sangka. Yang mana lebih mohon yang tak tahu apa tu, memang tak mandi wajib lah. Dapat anak tu anak kotor tu ya. Dan abang ni tak erti langsung. Saja cerita lah, kemarin pergi saja nak mohon nikah baca ikrar. Law ni peraturan, tak boleh tanya apa-apa. Soalan ni dulu dia kena tanya tunggu duga. Dia dulu baru boleh abang munik, law tak boleh sebab ada sijil. Jadi saja suruh juga. So sebelum baca lafaz ikrar tu suruh mengucap tak erti langsung. Lama-lama abang kat dia makna mengucap pada dia, makna tak tahu. Kita bagi clue tiada Tuhan, tak tahu juga. Allah beratnya nak menikah. Lepas tu suruh istighfar, astaghfirullahalazim. Lepas tu tak erti, kita baca mula astaghfirullah, dia pun astaghfirullah, sambunglah. Tak tahu mau dah saja kita tak tahu, tak nikah balik dulu. Astaghfirullah Muhammad Rasulullah. Benar. Saya mengucap astaghfirullah Muhammad Rasulullah. Pergi waktu tak tahu langsung. Tak tahu nak ambil al-azim al-azil, tak boleh. Tanya bab mani hadah, tak tahu langsung. Allahu akbar. Macam mana menikah? Anak lahir anak kotor, anak yang tak suci dengan mani hadah dan sebagainya. Bayangkanlah seorang mak lagu tu anak nak lahir macam mana, apa generasi akan datang. Itu contohlah. Saya haraplah kita ni antara yang tahu hukum, kita bentuk balik apa generasi kita, anak-anak kita, zuriat kita, bagi yang reti hukum, walaupun tak boleh ajak orang, untuk diri dia tahu beza hukum mana yang dituntut oleh agama. Jadi wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan tak? Buku ada soalan tambahan apa kan? Ada? Tak ada? Kuku ada lah, ada boleh kita bincang 1 minit 2 cukup lah. Tak ada no? Baik, tak ada. Mudah-mudahan sama-sama kita dapat faham tajuk kita mengaji hari ini dan tajuk yang lepas dah. Lebih kurang 19 lain surat kita baca. Semoga Allah jadikan kita sentiasa istiqamah dengan tuntun ilmu. Semoga kita dibangkitkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibu makan tak? Dah sedia nasi gemuk macam biasa. Apa? Ini pusat. Awak usah-usah ni. Saya ambil tak habis. Ya.